warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan kesihatan dan kesempatan masa kepada kita semua untuk sama-sama kita menyambung pelajaran hadis mingguan kita. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali hadis yang kita lihat pada minggu yang lepas, itu berkenaan dengan hijrah. Kita lihat hadis ini. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyah wa innama limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an katanya, aku mendengar Nabi SAW baginda bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya tidak lain, setiap amalan itu mesti disertai dengan niat. Wa innama limri'im ma nawa. Dan sesungguhnya tidak lain, bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man hajara ila dunya yusibuha. Dan sesiapa yang dia berhijrah kepada dunia dan untuk mendapatkan habuannya, awi imra'atin yatazawwajuha, ataupun hijrah kerana hendak mendapatkan seorang wanita untuk menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang dia niatkan untuk berhijrah kepadanya. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan berkenaan dengan kepentingan niat dalam amalan yang kita lakukan. Dan Nabi sebut berkenaan dengan hijrah, yang mana apabila seorang itu dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan niatnya itu. Begitu juga kalaulah hijrahnya itu adalah kerana untuk mendapatkan habuan dunia ataupun untuk menikahi wanita, maka dia akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Tetapi ganjaran di sisi Allah, Allah tak akan kurniakan kepadanya. Di minggu yang lepas kita dah sebutkan berkenaan dengan asas-asas yang penting dalam hijrah. Yang pertamanya adalah niat yang betul. Niat yang betul iaitu niat kerana Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah, mendapatkan ganjaran daripada Allah. Kemudian yang keduanya adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Ini juga perlu, kerana kalau sekadar niat yang betul semata-mata tapi tak ada ilmu, jadi kemungkinan seorang itu akan memilih jalan yang salah, jalan golongan yang sesat daripada kebenaran. Walaupun niatnya nak mencari kebenaran, tapi disebabkan tak ada ilmu, dia akan jauh daripada kebenaran itu. Jadi bila kita sebutkan tentang ilmu, ilmu yang paling penting, yang wajib untuk dipelajari oleh seorang itu adalah berkenaan dengan
kitabullah, iaitu Al-Quran, kemudian berkenaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah merupakan kedua perkara ini merupakan sumber yang paling penting dalam agama kita. Jadi sebagai seorang Muslim, tidak boleh tidak wajib atas kita semua untuk kita mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan keyakinan. Keyakinan kepada janji Allah, yang mana Allah akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan, sentiasa bersama-sama dengan golongan yang ingin berhijrah kepadanya. Seperti mana kata-kata Nabi Ibrahim ataupun Nabi Lut, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku ini hendak berhijrah kepada Tuhanku. Jadi minggu lepas kita lihat 3 perkara. Jadi minggu ni kita akan sambung poin yang keempat, iaitu asas yang penting dalam hijrah. Yang keempat adalah berdoa. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Syahr bin Haushab qal qultu li ummi Salamah ya ummal mu'minin ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki, qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qalat qultu ya Rasulullah ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qal ya umma Salamah innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Fatala Mu'adz Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baik, daripada Syahr bin Haushab katanya, aku berkata kepada Ummu Salamah, iaitu salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, maka na aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa yang paling banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza kana indaki, bila dia berada bersama-sama denganmu. Qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling banyak baginda sebutkan ketika baginda bersama-sama dengan aku, jadi kata Ummu Salamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati-hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang biasa kita dengar, yang biasa kita ucapkan. Yang ini juga doa yang selalu Nabi mohon kepada Allah supaya Allah menetapkan, memberikan ketetapan hati kepada baginda untuk terus berada di atas agama yang lurus ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hatiku berada di atas agama. Jadi sebelum kita berusaha untuk berhijrah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, kita berdoa dulu kepada Allah. Dan kadang-kadang orang selalu sebut usaha kemudian doa, sedangkan kita kena doa dulu. Kita berdoa, kemudian kita usaha, sebagaimana yang Allah perintahkan dan Nabi tunjukkan kepada kita. Kerana doa itu merupakan suatu senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa ini suatu perkara yang penting. Kerana tanpa bantuan, tanpa pertolongan daripada Allah, kita tak mampu untuk melakukan ketaatan kepadanya, untuk meninggalkan maksiat, ataupun untuk bersabar di atas segala ujian yang Allah akan timpakan kepada kita. Sebab itu kita kena sentiasa
mohon doa kepada Allah. Dan antara doa yang Nabi selalu mohon adalah supaya Allah berikan ketetapan dalam hati. Supaya bila kita berhijrah ke arah yang lebih baik, Allah berikan ketetapan dalam hati kita dan kita tidak mudah untuk kembali balik kepada keburukan ataupun dosa yang ditinggalkan itu. Kemudian kata Ummu Salamah lagi kepada Nabi, qalat qultu ya Rasulullah ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kenapakah engkau banyak berdoa dengan doa ini? Iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian jawab baginda, qala ya Umma Salamah innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tiada seorang pun anak Adam itu melainkan hatinya berada di antara jari jemari Allah. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan memberikan ketetapan kepadanya. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan membiarkannya menjadi golongan yang sesat. Jadi bila ditanya Ummu Salamah, kenapa baginda selalu membaca doa ini? Jadi Nabi kata, hati-hati manusia ni berada di jari jemari Allah, yang mana Allah akan sentiasa membolak-balikkan. Jadi siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan ketetapan kepadanya untuk terus berada di jalan yang lurus. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan membiarkannya sesat. Kemudian seterusnya, fatala Muaz. Muaz itu seorang sahabat Nabi membaca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doa yang kita boleh lihat dalam surah 3 ayat yang ke-8. Allah menyebutkan tentang golongan ulul albab di hujung ayat yang ke-7 itu. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tak ada yang dapat mengambil pengajaran, peringatan daripada Quran ini, melainkan adalah golongan ulul albab, iaitu golongan yang bijak berfikir. Jadi doa golongan ulul albab ini Allah sebutkan dalam ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, sesudah engkau kurniakan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha melimpah-limpah pemberiannya, kurniaannya. Jadi ini doa yang Allah sendiri sebutkan dalam Quran, supaya kita berdoa dengan doa ini. Dari segi maknanya lebih kurang sama dengan doa yang dibaca Nabi tadi, iaitu kita mohon supaya Allah berikan ketetapan kepada kita semua untuk berada di atas jalan yang lurus, berada di atas hidayah yang telah Allah kurniakan itu. Jadi ada dua doa di sini dalam hadis tadi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi ini kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW ketika bersama-sama dengan beliau. Kemudian dalam ayat tadi, surah 3 ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami sesudah engkau kurniakan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat.
Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurniaannya, pemberiannya. Kemudian begitu juga dalam sebuah lagi hadis an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Daripada Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan baginda bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar sayangkan kamu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar sayangkan kamu. Faqala usika ya Mu'adz, lalu baginda bersabda lagi, aku memberikan wasiat peringatan kepada kamu wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan di hujung setiap solat engkau taqul, sehinggalah engkau mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, untuk bersyukur kepadamu dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Ini doa yang Nabi pesan kepada Mu'adz supaya jangan sekali-kali tinggalkan di hujung solat, itu sebelum bagi salam, selepas membaca tasyahud tu, selepas membaca selawat, kemudian membaca doa perlindungan daripada fitnah dajjal itu, dan kemudian membaca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebelum salam. 35 mau masuk kelas. Jadi ini juga doa yang kita kena selalu mohon kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan, pertolongan kepada kita dalam perkara-perkara yang nak kita lakukan, khususnya dalam yang kita sebut pada hari ini berkenaan dengan hijrah itu. Jadi itu poin yang keempat, asas yang penting dalam hijrah ini sesudah niat yang betul, ilmu yang sahih, kemudian keyakinan kepada janji Allah itu. Jadi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan, pertolongan, taufik, hidayahnya kepada kita semua untuk kita berhijrah menjadi seorang yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah persekitaran yang baik. Ini juga akan memberikan kesan yang besar kepada hijrah yang hendak dilakukan. Tanpa persekitaran yang baik, seorang itu mungkin akan susah untuk dia berubah. Dia akan terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya, dengan kawan-kawannya, dengan teman-temannya. Kerana itulah untuk melakukan penghijrahan, iaitu untuk berubah dari seorang yang kurang baik, yang melakukan dosa, maksiat dan sebagainya, untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik, dia perlu kepada persekitaran yang baik yang akan memberikan kesan kepada hijrah tersebut. Allah menyebutkan dalam surah 9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan beradalah kamu semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi perintah Allah di sini
Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan beradalah bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Kerana sekitaran kita ni, rakan-rakan kita, orang yang ada di sekeliling kita, kaum keluarga kita, ini akan banyak memberikan kesan kepada hijrah yang nak dilakukan. Kerana kalaulah seorang yang niatnya nak berhijrah kepada kebaikan, tetapi disebabkan mungkin kata-kata ataupun nasihat yang salah yang datang daripada kawan-kawannya, ahli keluarganya yang dekat dengannya, jadi kemungkinan besar hijrahnya itu akan terbantut dan dia tak akan berubah menjadi seorang yang lebih baik. Jadi sebab itu Allah nyatakan di sini tentang pentingnya kita ni berada bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, seorang itu dia akan mengikut agama ataupun cara hidup teman rapatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kamu memilih seorang yang kamu hendak jadikan sebagai teman yang rapat. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, seorang itu akan mengikut agama ataupun cara hidup kawannya, teman rapatnya, maka hendaklah dia memilih siapa yang dia dijadikan sebagai kawan ataupun teman yang rapat. Kerana teman ataupun kawan ataupun orang yang dekat dengan kita di sekeliling kita ni, mereka dapat memberikan kesan yang besar kepada kehidupan kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Begitu juga dalam sebuah lagi hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisi salihi wal jalisi sawi kamasali sahibil misk wakiril haddad la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wakirul haddadi yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan habitah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, masalul jalisi salih wal jalisi saw, perumpamaan bagi orang-orang yang berada bersama-sama dengan orang yang soleh dan orang yang berada bersama-sama dengan orang-orang yang jahat. Kama sali sahibil mis wa kiril haddad, seperti perumpamaan seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu. Jadi daripada seorang penjual minyak wangi itu, sama ada engkau akan membeli minyak wangi tersebut ataupun engkau akan mendapat bau wangi daripadanya. Wakirul haddadi yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan habitah. Manakala seorang tukang besi pula, dia akan menyebabkan badan ataupun pakaianmu terbakar, ataupun engkau akan mendapat bau yang busuk daripada tukang besi itu. Jadi Nabi sebutkan di sini, seorang yang sentiasa bersama dengan seorang yang soleh, dia akan mendapat manfaat daripada kebersamaan dia dengan seorang yang soleh itu. Tak banyak, mungkin sedikit, tapi ada kesan kepada dirinya. Tetapi sebaliknya, bila dia sentiasa bersama-sama dengan seorang yang jahat, dia akan ada juga kesan kepada dirinya. Kerana itu, ini merupakan antara perkara yang penting sebelum dalam melakukan hijrah ke arah yang lebih baik itu, iaitu memilih
teman-teman yang baik, orang-orang sekeliling yang baik, supaya dapat memberikan kesan yang baik kepada hijrah yang dilakukan itu. Itu yang keempat. Yang kelima. Seterusnya, yang keenam adalah usaha yang bersungguh-sungguh. Allah menyebutkan dalam surah 17 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. Jadi ayat ini juga ada berkenaan dengan niat. Dalam setiap perkara yang kita lakukan, dia juga bergantung kepada niat, sama seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis itu. Siapa yang niatnya hendak mendapatkan kesenangan dunia ini, kami akan segerakan kepadanya kebaikan dalam dunia ini sesuai dengan apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kemudian kami akan jadikannya neraka jahanam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina dan jauh daripada rahmat Allah. Jadi siapa yang berniat untuk mendapatkan dunia, Allah akan bagi kepada mereka. Tetapi kemudian di hari akhirat nanti, Allah nyatakan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tetapi barang siapa yang menginginkan akhirat, dia melakukan satu perkara, hijrah ataupun amalan yang lain, kerana mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah pada hari akhirat nanti. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Dan siapa yang menginginkan hari akhirat, ganjaran pada hari akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dengan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia seorang yang beriman, percaya dengan penuh yakin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu segala usaha daripada mereka akan disyukuri, akan dihargai oleh Allah. Allah akan berikan ganjaran kepada mereka. Kerana Allah akan melihat, Allah melihat usaha yang manusia itu curahkan. Allah tidak melihat kepada hasilnya, tetapi melihat kepada usaha. Sebagaimana kalau kita lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Pelbagai cara digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk menyampaikan dakwah supaya kaumnya meninggalkan perbuatan syirik. Tetapi yang beriman di kalangan kaum Nabi Nuh itu jadi tak ramai bilangan mereka. Kalau dibandingkan dengan usaha yang berterusan yang dicurahkan oleh Nabi Nuh, kemudian dengan masa yang panjang itu, sepatutnya tentulah yang ramai yang beriman kepadanya. Tapi tidak. Yang beriman itu sedikit sekali di kalangan kaum Nabi Nuh. Tapi apa yang Allah lihat adalah usaha Nabi Nuh yang berterusan itu, walaupun tak ramai yang beriman kepadanya, tetapi usaha Nabi Nuh yang berterusan itu, itulah yang Allah akan
Allah lihat, Allah nilai. Begitu juga kita dalam melakukan suatu perkara, usaha itu Allah akan menilainya. Walaupun mungkin belum sampai kepada apa yang kita hajatkan itu, tetapi usaha yang berterusan untuk sampai ke situ, itu mudah-mudahan Allah melihatnya dan menilainya sebagai amalan yang soleh di sisinya. Jadi sama seperti kisah seorang lelaki yang membunuh 100 orang, dia nak berhijrah, nak bertaubat, meninggalkan perbuatannya dan berhijrah kepada ketaatan kepada Allah, meninggalkan perbuatan tersebut. Dan dia bertemu dengan seorang yang tak ada ilmu, seorang ahli ibadah, seorang abid tapi kurang ilmunya, mengatakan tak ada taubat bagi kamu. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang yang berilmu, orang yang alim tersebut memberikan nasihat supaya dia berhijrah, meninggalkan tempatnya, pergi ke tempat yang di situ ramai orang-orang yang beriman, ramai orang-orang yang soleh. Kerana itu akan membantu kepada taubatnya itu. Lalu dia pun berhijrah dan kemudian sebelum dia sampai ke tempat tersebut, dia meninggal dunia dalam perjalanan dan kemudian disebabkan rahmat daripada Allah, dia dimasukkan ke dalam syurga. Kerana Allah melihat kepada usaha yang dia curahkan untuk bertaubat, untuk berhijrah itu. Walaupun dia belum sampai ke tempat itu, tapi dia Allah memberikan rahmat kepadanya. Itu usaha yang berterusan itu juga adalah penting. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah 29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad demi kami, lanahdiyannahum subulana. Benar-benar pasti kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama, benar-benar bersama dengan orang-orang yang muhsin, iaitu orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan, orang-orang yang sentiasa berkorban. Di sini Allah sebutkan tentang jihad, jihad untuk mendapatkan keredaan Allah. Nescaya Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan yang membawa kepada kebenaran itu. Jihad itu bukan sekadar hanya berperang semata-mata, tetapi usaha yang bersungguh-sungguh juga sebahagian daripada jihad itu. Kemudian begitu juga Allah sebut dalam surah 16 ayat yang ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka difitnah, iaitu dizalimi. Tsumma jahadu wa sabaru. Kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah daripada itu, dia benar-benar adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada golongan yang berhijrah, kemudian mereka berjihad, berusaha, mencurahkan usaha yang berterusan, usaha yang bersungguh-sungguh, dan kemudian bersabar. Jadi Allah Maha Pengampun kepada mereka dan juga Maha Penyayang kepada mereka. Di sini ada satu lagi poin yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan kesabaran.
Jadi ini poin yang ketujuh, iaitu kesabaran itu juga perlu dalam melakukan hijrah kepada Allah. Allah sebutkan lagi dalam surah 39 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Kepada orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan, yang sentiasa berkorban dalam kehidupan dunia ini, hasanah. Allah akan kurniakan kebaikan kepada mereka. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat nanti. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas untuk kamu berhijrah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidak lain, orang-orang yang bersabar akan dicukupkan, disempurnakan ganjaran buat mereka pada hari akhirat nanti dengan tanpa hisab ataupun tanpa batas. Di sini di tengah-tengah ayat ini Allah nyatakan wa ardullahi wasi'ah, itu berkenaan dengan hijrah. Bumi Allah itu luas untuk kita berhijrah, meninggalkan suatu keadaan yang mungkin susah untuk kita taat kepada Allah. Jadi kita berhijrah, tinggalkan tempat tersebut, pergi ke tempat yang lain yang membantu kepada kita dalam kita nak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita meninggalkan tempat ataupun kita meninggalkan suatu keadaan yang keadaan kita yang lama yang melakukan dosa maksiat kepada Allah, kita tinggalkan, berhijrah menjadi yang lebih baik. Dan kedua-dua hijrah ini, itu hijrah maknawiyah ataupun hijrah hissiyah, itu hijrah secara fizikal ataupun hijrah secara batin, itu kedua-duanya memerlukan kepada kesabaran. Dan begitu juga satu lagi Allah sebut dalam surah 19 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah Tuhan bagi perkara langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka abdikanlah diri kamu kepadanya dan bersabarlah kamu atau kuatkanlah kesabaran kamu dalam ibadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada sesiapa yang setanding dengan Allah? Jadi di sini perintah Allah, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Abdikanlah diri kamu kepadanya dan bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kamu dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi ibadah itu luas, jadi ibadah itu meliputi setiap perkara yang Allah suka dan yang Allah redha. Jadi itu antara ta'rif kepada ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Itu suatu nama yang merujuk kepada setiap perkara yang Allah suka dan Allah redha. Itu merujuk kepada ibadah. Jadi termasuk dalam ibadah itu adalah hijrah itu. Hijrah yang dilakukan kerana Allah itu termasuk sebahagian daripada ibadah, dan ibadah itu perlu kepada kesabaran. Kemudian dalam surah
3 ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu. Jadi di sini perintah Allah supaya bersabar, bukan sekadar isbiru tapi sabiru, iaitu kuatkanlah kesabaran itu. Isbiru wasabiru, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Warabitu, dan bersedialah kamu dalam untuk menghadapi peperangan itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu semua beroleh kejayaan daripada Allah. Ini poin yang ke-7. Itu asas yang penting dalam hijrah adalah bersabar. Kemudian seterusnya, poin yang terakhir berkenaan dengan istiqamah. Jadi hijrah perlu kepada istiqamah. Kalau seseorang yang dia berhijrah, dia berubah menjadi seorang yang lebih baik, tetapi perubahan tersebut tidak berterusan, bahkan dia kembali balik kepada keadaan yang sebelumnya, bahkan mungkin menjadi orang yang lebih teruk lagi daripada sebelumnya, maka ini bukanlah seorang yang hijrahnya itu hijrah kerana Allah, tapi hijrahnya mungkin disebabkan oleh sebab-sebab yang lain, khususnya untuk mendapatkan dunia ataupun perhatian, pujian daripada manusia. Kalau seorang yang benar-benar nak berhijrah menjadi seorang yang lebih baik ini, dia mestilah hijrah yang datang dengan istiqamah, iaitu hijrah yang dia berterusan dalam hijrahnya itu. Allah sebut dalam surah 41 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tetap teguh di atas kebenaran itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu berasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sampaikanlah dan terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu semua. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah di atas jalan tersebut. Jadi sama seperti yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah pendirian. Dalam satu lagi ayat Allah menyebutkan dalam surah 46 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu. Kemudian mereka tetap istiqamah, tetap teguh di atas kebenaran itu. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tiada sebarang ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka bersedih. Jadi ini berkenaan dengan istiqamah. Yang mana hijrah yang diterima Allah itu adalah hijrah yang disertai dengan istiqamah, iaitu hijrah yang berterusan. Bukan hijrah yang berlaku buat sementara waktu, tapi kemudiannya kembali balik kepada keadaan yang sebelumnya, bahkan mungkin menjadi lebih buruk lagi daripada sebelum itu. Kemudian kalau kita lihat dalam satu lagi ayat, Allah sebutkan dalam surah 11 ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirt. Maka istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan begitu juga kepada orang-orang yang bersama-sama denganmu, wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Itu melanggar ketentuan yang telah Allah tentukan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan adalah Tuhan yang Maha melihat. Di sini bersama perintah daripada Allah, fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi hijrah yang dilakukan juga perlu disertai dengan istiqamah. Bukan seperti sebahagian manusia yang mana Allah sebutkan yang keadaan mereka beriman, kemudian ingkar, kemudian berubah, beriman kembali, tapi tidak berterusan, tidak istiqamah, maka kembali balik kepada keingkaran. Allah sebut dalam surah 4 ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka ingkar, kemudian beriman kembali, kemudian ingkar kembali, dan kemudian bertambah-tambah keingkaran mereka, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah takkan mengampunkan dosa-dosa mereka. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tak akan berikan hidayah kepada mereka ke jalan yang benar. Jadi ini golongan yang beriman tetapi tidak istiqamah dalam keimanan, bahkan kemudiannya berubah menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Satu lagi Allah sebutkan dalam surah 3 ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sungguhnya orang-orang yang ingkar sesudah keimanan mereka. Asalnya mereka beriman, tapi kemudian mereka ingkar kepada Allah. Tsummazdadu kufra. Kemudian bertambah-tambah keingkaran mereka. Lan tuqbala taubatuhum. Allah tak akan terima taubat mereka. Wa ulaika humud dallun. Dan mereka lah orang-orang yang sesat. Kerana itulah kita nyatakan setiap amalan ataupun ibadah, begitu juga hijrah yang dilakukan, dia mesti disertai dengan istiqamah, yang mana berterusan berada dalam keadaan yang baik tersebut. Walaupun mungkin ada ketikanya tersalah dan juga tersilap, melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu biasa bagi manusia. Tetapi yang penting sedar di atas perbuatan tersebut, dan kemudian bila sedar, kembali balik bertaubat kepada Allah dan berusaha bersungguh-sungguh untuk terus kekal berada dalam keadaan yang baik tersebut. Baik, jadi itu poin yang ke-7 berkenaan dengan asas-asas yang penting dalam melakukan hijrah kepada Allah. Jadi hari ini kita lihat 4 lagi perkara. Jadi saya ulang balik daripada yang pertama. Asas yang penting dalam melakukan hijrah, yang pertama adalah niat yang betul. Yang kedua, ilmu yang sahih. Kemudian ketiga, keyakinan yang kuat kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah sentiasa berdoa kepada Allah. Yang kelima, persekitaran yang baik. Yang keenam adalah usaha yang berterusan. Kemudian yang ketujuh adalah kesabaran. Dan yang ke-8 adalah istiqamah. Jadi 8 lah semua. Jadi hari ini kita lihat 5. Minggu lepas kita lihat 3. Hari ini kita lihat 5, iaitu doa. Berterusan dalam berdoa. Persekitaran yang baik, usaha yang berterusan, sabar dan juga istiqamah. Jadi 8 lah. Okay. Baik. Jadi kita kembali balik kepada hadis yang kita lihat pada pagi ini berkenaan dengan niat dalam berhijrah. Itu Allah akan kurniakan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan mendapat ganjaran yang besar. Allah akan sentiasa memberikan rahmat kepadanya dan bantuan kepadanya. Tapi barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia ataupun sebab-sebab yang lain, dia akan dapat. Tetapi ganjaran di sisi Allah yang besar itu takkan diberikan kepadanya. Kemudian satu lagi, dalam sebuah hadis Nabi sebutkan tentang orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim yang sebenar itu ialah muslim yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah, muhajir itu, seorang yang berhijrah itu ialah dia berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah hijrah yang berterusan yang perlu kita lakukan. Itu hijrah maknawiyah. Baik. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Ustaz, nak tanya satu soalan boleh? Ya. Okey, keluar sikit pada tajuknya lah. Boleh tak Ustaz kongsikan satu hadis yang menjelaskan tentang maksud mendustakan ayat Allah? Dulu Ustaz pernah terang tapi saya terlupa. Terima kasih Ustaz. Okay, berkenaan dengan berdusta. Sekejap, nak kena carilah sekejap hadis tu.
Hadis tu dari segi matan saya tak ingat hadis tu, tapi dari segi maknanya Nabi nyatakan perumpamaan Nabi diutuskan kepada manusia ni ibarat seperti seorang yang melihat tentera dengan mata kepalanya sendiri. Sekejap, saya cari hadis tu sekejap. Hadis tu lah, saya nak hadis tu. Betul kan yang berkenaan dengan tu? Ya, Seorang ya. yang memberikan peringatan. Ya, tu. Ini hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Nabi sebutkan di sini, masali wa masalu ma ba'athani Allah kamasali rajulin ata qauman faqala ra'aitul jaisha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul uryan fannaja an-naja fa ata'atuhu ta'ifatun fa adlaju ala mahlihim fanajaw wa kazzabatuhu ta'ifatun fasabbahahumul jaish fajtahahu. Ini perumpamaan bagiku dan bagi apa yang aku diutuskan Allah dengannya, seperti perumpamaan seorang lelaki yang datang kepada satu kaum. Lalu dia mengatakan bahawasanya aku telah melihat tentera yang akan menyerang kamu dengan mata kepala aku sendiri. Wa inni ana nazirul uryan fan naja an-naja. Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang melihat dengan mata kepala aku sendiri, maka selamatkanlah diri kamu. Selamatkanlah diri kamu. Fa ata'atuhu ta'ifatun fa adlaju ala mahlihim fanajaw. Lalu sebahagian daripada kaum tersebut bila mendengar peringatan itu, mereka bersiap-siap dan mereka menyelamatkan diri mereka. Wa kazzabathu ta'ifatun fasabbahumul jaish fajtahahum. Sebahagian lagi mendustakan amaran yang diberikan, iaitu tak percaya kepada amaran tersebut. Lalu mereka tetap tinggal di situ sampailah pada waktu pagi datangnya tentera lalu membinasakan mereka semua. Jadi ini perumpamaan orang-orang yang percaya dengan apa yang Nabi sampaikan. Dia memberikan kesan dalam hidup dia berubah. Lalu menjadi orang-orang yang mengikut Quran dan mengikut sunnah Rasul itu. Tapi bagi golongan yang bila mendengar peringatan-peringatan tersebut, tak ada apa-apa perubahan pun dalam diri mereka, tetap juga keadaan yang sama. Jadi ini golongan yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi, iaitu ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi itu, lalu kebinasaan akan menimpa mereka nanti. Jadi inilah hadis berkaitan dengan perbuatan mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasul yang Allah utuskan itu. Jazakallahu khair, Ustaz. Okay, wa iyyak. Okay. Baik, jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita fahami, dapat kita ambil manfaat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini golongan yang sentiasa berterusan dalam berhijrah kepadanya, iaitu berhijrah meninggalkan perkara yang dilarang daripada Allah, yang dilarang Allah, kepada perkara yang diperintahkan Allah. Berhijrah daripada keadaan yang jauh daripada kebenaran, jauh daripada kitabullah, jauh daripada sunnah Rasulullah, kepada keadaan yang lebih baik, iaitu lebih dekat kepada kitab Allah, lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Sekali itu dulu untuk pagi ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan, khairan Ustaz. Wa iyyakum.